Lepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata apa? Nak kata apa lepas itu? Apa yang dikata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok macam-macam orang, macam-macam ragam, macam-macam passion, macam-macam benda yang dia belajar, macam-macam petua yang dia dengar, maka macam-macam orang, macam-macam style buat. Ada di kalangan kita ni, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangkit, Allahu Akbar, sembahyang ba'da ahrak. Adakah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey. Ada yang bagi salam, kawan sebelah tak bagi salam lagi, dia lintas dah, dia keluar pergi dah. Kalau emergency sakit perut tak apalah, tak ada apa, keluar pergi nak isap rokok. Ada juga. Okey. Nah, kita nak tengok Nabi SAW lepas dia bagi salam, apa dia baca, apa dia kata, apa dia buat. Ketahuilah saudaraku, apabila selesai daripada bagi salam semayang, maka tiadalah sayogia langsung berubah daripada tempat sembahyang itu. Dia kata, lepas bagi salam jangan kalut sangat, nak bangkit, nak buat apa, jangan kalut sangat, sebab Nabi tidak kalut. Kan sebahagian ulama yang tulis kitab, ditulis wa man lam yarid kal qir, dia kata bukan hadis, itu ulama tulis. Dia kata wa man lam yarid kal qir khafradal. Qirdun ni maksud dia apa? Monkey, maksud dia monyet waterfall. Man lam yarid kal qir, dia kata siapa yang sampai tak wirid langsung, ini macam monyet, dia kata. Kalau kita dalam hadis Melayu kata apa? Kera kena belacan. Kita pun pakai kera juga, qir juga, kera kena belacan, dia kata. Pasal apa? Pasal dia nak habaq benda ni lah. Sabak sahat, jangan kalut sangat, sabak sahat. Buatlah 2-3 benda yang Nabi SAW buat. Okey, ketahuilah saudaraku, apabila selesai daripada bagi salam semayang, maka tidak sayogia kita langsung berubahkan daripada tempat sembahyang kita itu. Jangan kalut sangat, dia kata. Ataupun terus bangun dan berjalan. Bagi salam tu kira nak bangkit, nak keluar dah. Macamlah masjid ni hangat sangat, kita tak tahu kubur esok lagi hangat, dan lebih malang lagi kita tak tahu neraka lagi hangat. Panas-panas masjid ni, dia menjanjikan sejuk kepada kita di sana nanti. Begitu. Bahkan sayogialah memperbuat seperti mana yang didatangkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadis yang demikian ini. Bagusnya Syekh Idris Al-Marbawi di dalam menyusun kitab Bahrul Mazi ni, apa dia, bila dia buat main satu topik itu akan diperkukuhkan dengan hadis Nabi. So dia tidak talk nonsense, orang putih kata, dia tak cakap kosong, dia tak cakap benda sia-sia. Bila dia kata hampa bila bagi salam jangan buat kalut sangat, dia buat main hadis Nabi SAW kata apa. Baik, cuba kita tengok hadis dia kata an Aisyah radhiyallahu anha qala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama la yaq'udu illa miqdar ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Itu hadis dia. Maksudnya diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia adalah Nabi SAW apabila memberi salam pada sembahyangnya. Dia kata Nabi apabila habis sembahyang, Nabi bagi salam, maka tiadalah ia duduk melainkan kadar barang yang dibacanya kemudian daripada salam itu ialah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Maksudnya hak kita duk buat tu Nabi buat tak tuan? Nabi buat. Kita buat tak ni? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaik. Kita buat tak buat? Kita buat. Tapi sebelum ni kita tak tahu pun kata yang kita buat itu adalah yang Nabi buat. Kita tak tahu. Cuma yang kita duk tahu, kita duk semayang daripada budak-budak dulu sampailah lah jadi pak budak. Sampailah jadi tok wan budak.
Sampai lah ni baru kita tahu rupanya Allahumma antas salam wa minkas salam itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai Nabi bagi salam. Okey, so now kita tune balik niat kita daripada kita ikut-ikut kepada kita niat kata aku baca benda ni kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ekstra pahala kita dapat. Ekstra pahala kita dapat. Satu pahala kerana kita baca wirid tu, yang kedua pahala kerana niat kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni yang dia kata ilmu, tuan-tuan. Benda dok buat dah, tapi kita buat tanpa ilmu. Malam ni dia add value, dia tambah nilai kepada ibadah kita. Daripada kita dok buat ikut-ikut, kita buat kerana ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksud Allahumma antas salam itu ialah wahai Tuhanku, engkaulah Tuhan yang sejahtera daripada kekurangan. Itu yang kita duk baca tu. Allahumma antas salam. Maksudnya kita kata apa? Ya Allah, engkaulah Tuhan yang selamat daripada kekurangan. Tuhan tak ada kekurangan. Tuhan tidak ada cacat celah. Tuhan tidak ada aib. Tuhan tidak ada apa kekurangan pada dia. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maha sempurna. Orang bukan Islam kadang-kadang dia miskonsep, dia salah konsep tentang benda ni. Dan saya pernah cerita di masjid ni dulu. Saya sembang dengan satu kawan bukan Islam. Dia kata kat saya, dia kata dalam dunia ni tak ada benda yang perfect. Dia kata tak ada benda yang sempurna dalam dunia. Saya kata betul je lah. Dia tambah pula sikit lagi, dia kata apa? Tuhan pun tak ada sempurna. Dia kata, yang tu tak betul. Nampak? Dia melarat. Mula-mula tu dia kata dalam dunia ni tak ada benda yang perfect, yang sempurna. Betul je lah. Tentu dia kata apa? Dia kata Tuhan pun sama. Tuhan pun tak perfect. Tuhan pun tak sempurna. Saya kata yang tu tak betul. Saya kata kat dia, tak. Dia kata betul. Dia kata betul. Saya tanya dia pasal apa betul? Dia kata kalau Tuhan, dia kata betul-betul sempurna, dia kata pasal apa Tuhan bagi jadi orang cacat semua? Dia kata. Nampak tuan-tuan? Manusia ni bila dia bercakap tanpa pimpinan daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, apabila dia cuba freekan diri dia, bebaskan diri dia daripada ikatan wahyu, dia boleh bercakap apa sahaja. Dia boleh jadi Ayah Arifin. Dia boleh jadi. Dia boleh jadi. Tadi sahabat hantar main satu WhatsApp dekat saya tadi. Di Indonesia. Dia claim kata dia Nabi Isa. Dia kata dia tengah duduk tahajud di Indonesia. Dia tengah duduk tahajud, tak tahu satu suara sudah main. Duk bunyi 3 kali. Yasin, Yasin, Yasin. Duk main 3 kali Yasin. Wal Quran Hakim tak main. Dia main Yasin saja. 3 kali Yasin. Dia dah. Lepas tu dia kata suara tu terus habang dekat dia. Start from now, mula pada lah ni, hang adalah Isa Habibullah. Hanglah Isa kekasih Allah. Dia terus habang ke orang. Inilah Isa yang hampa duk tunggu-tunggu ni, aku dia kata sebenarnya. Kalau hampa tak heran. Dia kata pasal apa? Pasal aku pun baru tahu semalam. Dia kata dalam video klip dia tunjuk apa tuan-tuan? Meneru dah pakai main ikut dia. Meneru dah. Jadi nak abang kata apa tuan-tuan? Benda betul pun ada orang ikut, benda tak betul pun ada orang ikut. Dengan kerana tu Nabi SAW abang apa? Nabi kata aku tinggal dekat hampa amrain, 2 benda saja. In tamassaktum bihima, kalau hampa pegang betul-betul dengan 2 benda ni, lan tadhillu abada. Hampa tak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia 2 tu? Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk main nak main bercakap merepek dekat kita yang tak ada sandaran dalam Quran, dalam hadis ni, simpan gaang. Pasal apa? Pasal bercakap kalau tidak diperkukuhkan dengan Quran dan hadis Nabi, 50-50. Boleh betul, boleh tak betul. Tapi kalau sekiranya cakap itu diperkukuhkan dengan Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu betul.
Disiplin tu kena pegang, kena ingat. So, kita ni nak hidup tak tahu berapa puluh tahun lagi, tak tahu berapa bulan lagi, tak tahu berapa minggu lagi, tak tahu berapa hari lagi. Dalam tempoh masa kita hidup nak sampai hari mati kita tu, apa benda, apa macam benda nak mai jumpa kita ni kita tak tahu. Yang nak mai jual produk dia dekat kita, yang kadang-kadang produk dia ni nampak macam betul, macam agama, rupa-rupanya tak betul. Pasal apa kata tak betul? Pasal dia bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Clear benda ni. Nabi bagi ni cukup clear. Kita yang duk pergi buat bagi jadi kelabuasa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. So kita duk sebut di dalam wirid lepas semayang, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang selamat sejahtera daripada segala kekurangan. Wa minkas salam, dan daripada engkaulah segala keselamatan dan kesejahteraan ke atas segala makhluk manusia yang ada di atas dunia ni. Selamat ni yang mai kat kita ni daripada Allah. Dulu bekas apa sahibul samahah, bekas mufti Pulau Pinang, Datuk Syekh Adnan, dia pernah bagi petua. Tapi petua lah, benda ni tak adalah hadis, tapi dia bagi petua orang alim. Dia kata nak tidur malam, selain daripada baca 3 qul, baca ayat kursi, baca 3 qul. 3 qul ni hadis Nabi, memang sunnah. Nabi SAW sampai di saat Nabi gering, sakit nak membawa kepada wafat Nabi. Nabi pinjam, isteri Nabi tolong angkat tangan Nabi sebelum tidur ni, angkat tangan Nabi sebab Nabi uzung sangat. Isteri tolong pegang tangan Nabi, angkat, baca 3 qul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dengan qul a'udzu birabbin nas. Aisyah tolong pegang tangan Nabi, tolong angkat tangan Nabi tu, dan Nabi baca. So Nabi nak angkat pun tak larat dah. Lepas tu Aisyah bantu Nabi sapu muka ni, sapu badan sampai takat mana tangan boleh sampai. Sebab masa hidup Nabi, masa sihat Nabi, Nabi tidak pernah tinggal benda ni. Maka benda ni menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas mufti Penang kata, yang tu jangan tinggal, itu Nabi pesan, buat. Tambah satu lagi, dia kata, baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Baca, dia kata, insya-Allah, dia kata, Allah akan selamat sejahterakan kita dan rumah kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Dia kata, petua orang baik-baik, tidak salah kalau diamalkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kata At-Tirmizi pada bab ini ada riwayat daripada Thauban, dan daripada Ibni Umar, dan daripada Ibni Abbas, dan daripada Abi Sa'id dan Abi Hurairah dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan bermula hadis Aisyah itu ialah hadis yang hasan lagi sahih, dia kata. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, dalam hadis lain dia kata, Nabi kata, annahu kana yaqul ba'da taslim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita duk baca tak benda tu, tuan-tuan? Kita duk baca. Nabi buat tak benda tu? Nabi buat. Malam ni kita jumpa hadis dia. Rupa-rupanya benda tu juga, bacaan itu juga bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas bagi salam. Hak tadi ni apa dia? Hak tadi Allahumma antas salam wa minkas salam. Yang tu betul Nabi buat. Ada lagi dalam hadis lain kata, Nabi juga buat lepas pada bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Di antaranya apa yang Nabi buat? Nabi baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang tu juga bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bahawasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kemudian daripada bagi salam,
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah semata-mata, tiada sekutu bagi Allah. Bagi Allah pemerintahan dan juga kerajaan, bagi Allah segala puji-pujian. Allah Tuhan yang menghidup dan mematikan manusia, dan dialah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap sesuatu. Itu maksud bacaan kita tadi. Baik, kemudian ada juga dicatatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang ini pun ada juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah tu imam baca benda-benda macam ni. Artinya, wahai Tuhan, tiada seorang yang boleh menegah dan menolakkan barang yang telah Engkau bagi. Tu maksud bacaan kita tadi ni, yang kata Allahumma la mani'a lima a'taita tu. Maksud dia apa? Tuhan kalau dia nak bagi, siapa pun tak boleh tahan. Tuhan kalau dia tak mau bagi, siapa pun tak boleh suruh. Ni yang kata Tuhan. Yang kata Tuhan ni, kalau dia nak bagi, contoh dia apa? Muqaddimah kita tadi. Mak Abu Hurairah punya pujuk mak dia ajak masuk Islam, tak jalan. Sampai ke tahap ajak masuk Islam, mak dia tak mau, sampai cerca Nabi. Pergi jumpa Nabi, sekali aja Nabi doa, balik-balik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuhan nak bagi, hak Tuhan tak mau bagi. Nabi SAW duk pujuk pak penakan ni, Abu Talib ni nak mati ni. Ya ammi qul la ilaha illallah. Pakcik katalah la ilaha illallah. Tak mau kata. Tu Tuhan tak mau bagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia habaq kat kita dalam hak kita duk baca ni. Tuhan kata kalau dan dia nak bagi, tak ada siapa boleh tahan. Tapi kalau dia tak mau bagi, tak ada siapa boleh suruh. Itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya membaca akan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila kita baca ni? Bila dalam doa. Dalam doa, bila mai tang hujung doa, kita baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kita baca benda tu, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cuma kita duk baca, kita tak tahu kata itu di antara bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ada banyak hadis lain lagi. Di antaranya Nabi lepas sembahyang, Nabi tak miss baca apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nabi tidak miss mengamalkan benda ni. Jadi ulama-ulama dulu dia karang, dia susun balik berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia susun balik, maka jadilah wirid yang kita duk baca pada hari ini. Kalau kita ambil balik, kita cek balik hadis-hadis ni, ada dalam tu. Cuma ada sebahagian orang hari ni dia terlebih kreatif pula dah. Dia terlebih kreatif, dia pergi tambah. Lepas sembahyang subuh doa ilahi lastulil firdaus. Dia duk, itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan benda-benda tu pun banyak pertikaian juga, orang duk bunyi macam-macam. Jadi kalau nak jadi serabut, jangan pisah dulu, buat hak mana yang terang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Clear, kita buat hati pun tak jadi serabut.